minggu, kemudian adalah kena pergi camp motivasi ke apa ke yang dijalankan oleh syarikat. So duit 100,000 tu syarikat kena guna kat situ lah, buat latihan sebagainya, dan juga kena bayar allowance anda setiap bulan. Apa yang berlaku? Daripada sekretariat SLIM ni, mereka dah bagi arahan kena buat 2 minggu soft skill training. Ini tajuk yang wajib. Ada 5 tajuk wajib. Apakah tajuk wajib? Tajuk 5. Pertama adalah value driven professional. Kedua adalah saya pun lupa dah. Professional image and grooming. Ketiga adalah aku pun dah lupa dah. Organizational behavior. Keempat, sorry ya bro, lupa lah, kena rujuk balik modul. Tapi itulah, ada 5 modul wajib. So 2 minggu training termasuk dengan latihan soft skill, juga termasuk kena buat CSR. Ini isu dalaman lah. Sekretariat SLIM ni tahun ni dia kata kena buat 2 minggu, tahun depan dia kata kena buat 3 minggu, lagi tahun depan dia kata kena buat CSR, lagi tahun depan dia patah balik 2 minggu. Itu pening punya sekretariat, tak kisah. Tapi skim dia adalah masuk program kena pergi latihan, tak kisahlah seminggu 2 minggu, berapa topik pun, kemudian baru kita diberi OJT, on the job training. Dia beri bekerja. Okay. Diberi bekerja tu minimum 6 bulan, maksimum 12 bulan. Maka ada syarikat ambil 6 bulan, ada syarikat ambil 8 bulan, ada syarikat ambil 10 bulan, ada syarikat ambil 12 bulan. Okay. Pada awal-awal penubuhan SLIM, yang sambut majoriti hanyalah GLC, Government Link Company. Kan GLC, so kena paksa lah. Macam yang confirm ada SLIM ni adalah Telekom. Telekom dapat kontrak daripada government berapa puluh juta, berapa ratus juta setiap tahun. Alright. Antara lain adalah TMB, Petronas, berapa banyak dana ataupun kontrak kerajaan yang diambil. Alright. So sebab itu mereka ambil SLIM, pelatih SLIM sangat banyak setiap tahun. Saya sendiri terikat dengan SLIM TMB. Saya banyak mengajar TMB sejak 2000. So apa berlaku adalah kadang-kadang setahun tu sampai 800, 1000, 600 kan. Baik. Itu kisah awal SLIM. Tetapi bila bertukar kerajaan PH, kemudian masuk bekerja. Yang kedua, protege entrepreneurship. Sebab dia nak galakkan entrepreneur. Sebab untuk makluman tuan-tuan cik puan, entrepreneur dalam Malaysia ni tak cukup. Kerajaan mensasarkan 40% dalam rakyat Malaysia ni menjalankan entrepreneurship lah. Itu data daripada SNB Corp tak silap. Sekarang data sekarang kita hanya dalam 23% je orang menjalankan bisnes. So tak cukup lagi dalam 17% rakyat Malaysia jalankan bisnes. Sebab itu aktif dasar-dasar nak menggalakkan bisnes ni. Yang kedua, ada satu lagi waktu Tun M jadi Perdana Menteri kali kedua, PM7I, waktu tu dia melancarkan DKN 2030, Dasar Keusahawanan Negara 2030, nak menggalakkan banyak usahawan. Sebab itu protege pun disambut saranan Perdana Menteri dan dasar tersebut, dia buat 2 aliran. Satu aliran Ready to Work, RTW, satu lagi aliran Entrepreneurship. So untuk aliran entrepreneurship ni, anda hanya pergi training je seminggu 2 minggu, belajar business model canvas, belajar pitching, belajar mindset, belajar marketing, belajar customer avatar, belajar funneling, macam-macam. Seronok lah. Tengok topik tu saya teruja. Tapi habis tu dia tak bagi apa-apa latih, tak bagi placement. Dia lepaskan anda macam tu. Dia hanya bagi training, semata-mata training. So selepas setahun ataupun tak sampai setahun pun, pelaksanaan entrepreneur tu tak pergi jauh. Tak ke mana pun. Akhirnya yang hidup hanyalah protege RTW, Ready to Work, which is placement kerja. Datang tukar kerajaan dan datang pula COVID, apa berlaku? Entrepreneurship tu hampir mati, macam tak wujud dah. Yang ada sekarang hanyalah protege job placement. Okay, itu asal usul dia. Saya dah masuk kepada tahun sekarang dah, protege. Now, apabila model protege ni berjaya macam mana? Berjaya mengisi gap dalam pasaran. Apakah gap dalam pasaran? Graduan tak ada pengalaman kerja, industri nak orang yang ada pengalaman kerja. Graduan hanya ada ilmu atas kertas, tak ada praktikal, technical skill lemah ataupun
work ethic lemah. Work ethic ni sikap bekerja, tak patut, tak penuhi deadline, buat kerja tak sambil lewa, tak jaga line of communication, tak ada pengalaman kerja lah. Sikap-sikap bekerja. So majikan pula nak orang yang ada work ethic yang bagus. Dia kena, kalau kita bagi kerja ni, dia bersungguh-sungguh lah sikit buat kerja due date macam tu. Ataupun bila kita minta communicate ni, respon laju-laju lah. Itu budaya bekerja. So benda tu lacking. Akhirnya protege ni menyelesaikan masalah tu. Hanya dengan 8 bulan placement dengan intensif training selama seminggu 2 minggu, modul wajib 5 tu. Dia berjaya menyelesaikan masalah tu. Sebab itu model ni berjaya protege SLIM ni, dan ditiru oleh negara-negara luar. Apa berlaku adalah dia mengurangkan kadar isu graduan tak competent. Dia menyelesaikan masalah tu. Industri suka, syarikat pun suka. Contoh, Petronas ambil 1,000 pelatih SLIM ataupun protege peringkat awal SLIM. Dia absorb hampir 50%. KTM ambil 500 protege ataupun SLIM. Dia absorb hampir 50%. TMB pun dulu absorb banyak, 50%. Tetapi tuan-tuan, kalau setahun dah 1,000 orang, absorb 500. Tahun depan dah ambil lagi 1,000, absorb 500. Penuh lah syarikat tu. Nampak tak? Oleh itu, sekarang dia punya absorption rate ataupun kadar serap jadi permanent sangat rendah. GLC ni dah tepu dah. Dah protege berapa banyak dah 8 tahun, 7 tahun dah buat SLIM dan protege. Sebab itu sekarang kadar serap dia rendah. Masih serap tak? Masih lagi serap. Sentiasa diserap, tapi probability berapa? 10% pun tinggi lah tuan-tuan. Kalau protege syarikat GLC tu cakap kami absorb 10%, itu kira tinggi lah sebenarnya untuk syarikat besar. Tetapi semenjak SLIM dijalankan, syarikat-syarikat kecil seperti construction company pun dapat projek kerajaan 10 juta, 20 juta, 15 juta. Mereka wajib ambil protege. Tetapi jumlah yang kecil. Contoh 4 orang. Contoh 10 orang. Contoh 30 orang. Yang syarikat kecil ni, kadar serap dia sangat tinggi. 80% boleh cecah. Saya pernah pergi interview, pitching, jumpa dan sebagainya, protege syarikat kecil ni. Ya, kadar dia serap tinggi. Kenapa? Dia dapat projek kerajaan sekali je. Kita dapat projek kerajaan 20 juta. Yes, dapat. Kita kena buat protege. 8 orang kita kena ambil. Okey, ambil 8 orang. Lepas tu, tahun depan tak dapat dah projek tu. So, dia tak ambil dah protege. Nampak tak? So, dia kena buat protege tu mungkin sekali. 3 tahun sekali kena buat. Oleh itu, kadar serap dia tinggi. Alright. Nampak tak? So, kalau anda nak kadar serap tinggi, syarikat kecil lah. Kalau anda pergi kepada syarikat besar, GLC, kadar serap dia dah memang rendah. Terlalu rendah. Saya kena jujur. Sebab orang buat salah sekarang adalah apa? Mereka dah ada kerja permanent. Dia pergi lompat pergi protege. Sebab apa? Protege Petronas. Kok mak pula suruh kata Petronas nak. Sebelum mak tutup mata nak dengar anak mak kerja Petronas. Mampus. Apa berlaku? Berhenti kerja permanent, pergi ambil kerja yang tak permanent, entah turun huyung hayang. 8 bulan cari kerja balik. Anda tak dijamin serap pun. Dahlah gaji rendah. Tahukah anda, protege hanya tahun lepas ke tahun ni, di bawah kerajaan baru ni, kerajaan Pakatan Nasional yang Tan Sri Muhyiddin ni, baru diwajibkan protege gaji 2,000 untuk degree, ada KWSP, ada SOCSO, ada medical coverage. Baru diwajibkan je. Baru rasa selesa sikit anda sekarang dengan zaman PN sebab diwajibkan. Dulu tak ada. Dulu 800 pun ada. Okay. Baik. So itu asal usul SLIM. Kemudian dia jadi protege. Skim dia berubah. Gaji pun stabil sekarang. 2,000 untuk degree, 1,800 untuk diploma kalau tak silap. Okay. Kadar serap dia, GLC, syarikat besar, rendah, sangat rendah. Bagi syarikat kecil-kecil ni, tinggi. Jelas kat situ Sebab ramai yang lompat ke protege ni sebab atas nama syarikat, nak syarikat besar, TNB, tabung haji, sebagainya. Dia terpengaruh dengan syarikat besar. Tuan-tuan, cik puan, saya sebut di sini, zaman sekarang, syarikat besar tak menjanjikan keseronokan bekerja. Dia menjanjikan benefit yang bagus sebab syarikat besar, dia stabil. Tapi keseronokan bekerja, jaminan diserap, tidak. Sebab itu jangan buat kesilapan, dah kerja elok-elok permanent, pergi lompat. Jangan. Kedua jangannya adalah apa benda? Jangan yang kedua adalah
dah join protege syarikat A, engkau pergi lompat protege syarikat B pula. Habis protege syarikat B 8 bulan, kau lompat protege syarikat B. Salah. Fungsi protege adalah engkau habis 8 bulan kerja protege, pergi buru kerja. Kenapa? Engkau dah ada pengalaman kerja dikira sebagai setahun. Walaupun kerja 8 bulan, you are assumed to have a work experience of 1 year. So anda dah ada setahun pengalaman kerja dah. Dah ada slip gaji. Dia boleh jadi stepping stone yang bagus. Siapa nak ambil anda kerja kalau anda nak tukar? Siapa nak ambil anda kalau contoh pointer anda rendah? Siapa nak ambil anda kalau anda ni macam resume tak bagus? Kecuali program-program macam ni lah, yang bertujuan memang nak bantu. Kerajaan paksa syarikat buat untuk bantu. So, jika anda layak dibantu, maka ambillah bantuan ni. Tapi kalau anda ni rasa, aku tak perlu bantuan ni kot, tak payahlah ambil. Macam zakat lah. Anda ni asnaf ke? Kalau anda bukan asnaf, tak payah ambil lah. Kalau anda ni asnaf, sila ambil. Dia akan membantu anda, jadikan dia sebagai stepping stone. Itu konsep dia. Okay? Ramai yang salah faham dan buat silap adalah apa? Dia memang tak ada masalah pun, dapat je offer kerja lain, tapi sebab nama, yelah nama syarikat besar, silap kat situ je besarnya. So dia pergi terima protege MyStep, sedangkan dia ada potensi nak diterima kerja secara permanent di syarikat lain. Okay? Selesai untuk protege dan juga konsep dia. Now, apabila berlaku COVID dan kita dilanda bla 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 lah, tutup pengangguran naik, underemployed lagi lah naik, untuk makluman anda, pengangguran tuan-tuan, data terbaru dalam 700,000 lebih je. Tetapi itu bukan persaingan dalam pasaran ya. Jangan tertipu dengan data-data yang dikeluarkan oleh menteri. Saya bukan nak buruk ke menteri, tapi itulah data yang dibaca oleh media-media sebagainya. Kalau kita sebut pengangguran berapa? 780,000 sekarang. Hello. Sebelum COVID, pengangguran dah 500,000 kot. Evergreen pengangguran 500,000. Sejak 2010 lagi pengangguran 500,000. So naik 200,000. Apa yang kalutnya? Yang kalutnya apa? Unemployed dalam data daripada Jabatan Perangkaan hanyalah untuk mereka yang hilang pekerjaan, zero income. Mereka dikategorikan sebagai apa? Sebagai unemployed. Itulah yang dicanang-canangkan. Tetapi kita ni semua yang tak ada kerja, kita melangut tengok langit ke tak? Kita kerja food panda, kita kerja grab driver, kita kerja jual cokoja, kita jual Shakli, kita jadi ejen insurans, ejen emas, ejen bitcoin. Kita ada income, kita buat kerja part time ataupun sementara tu buat kerja SPM dululah. Betul tak? Kita bukan Melayu pemalas tuan-tuan. Kita bukan. Kita rajin. Cuma orang tak nampak ataupun orang nak blame, orang tak nak nampak salah dia, dia main naratif blame kan garuan. Saya dedah kat sinilah cerita dia. Baik. Maka data sebenar nak bagi tahu betapa teruknya pasaran kerja sekarang, kita kena tengok data underemployed. Siapa underemployed ni? Orang yang saya sebut tadi. Dia tak ada kerja yang sesuai dengan dia. Ada degree kerja SPM. Ada diploma kerja food panda. Sementara untuk survival, demi nak dapat duit, hidup dulu. Maka mereka ni dikategorikan underemployed. Sebelum COVID, berapa ramai underemployed? Lebih kurang tak banyak pun, 300,000. Selepas COVID, berapa ramai underemployed? Tak banyak pun naik, lebih kurang jadi 9.9 juta je. 1.9 juta underemployed tuan-tuan. Itu yang berlaku sekarang. Tak termasuk dengan graduan 290,000 fresh grad setiap tahun. Daripada public university, daripada IPTA, daripada IPTS, Politeknik, College Community, College-College lain-lain. So total nilai orang yang cari kerja dalam pasaran adalah sekarang 3 juta. Itu baru nampak kecoh. Itu baru nampak, oh patutlah ramai menganggur. Kan kita pelik kan? Kata ramai menganggur, tapi tengok data Jabatan Perangkaan, Menteri cakap, berita cakap 700,000 je menganggur. Kan? So itu kisah sebenar. So, untuk melegakan keadaan, kita kena faham, bila berlaku pengangguran, dia bukan isu rakyat Malaysia tak ada duit, tak ada makan, tak. Dia akan mencetuskan rentetan-rentetan
kita tidak produktif, kita tidak mampu bersaing secara ekonomi, kita tak mampu produce output, produk, servis, sebagainya. So ekonomi kita rendah jatuh. Itu isu pertama. Kedua, itu isu untuk aspek negara. Yang kedua adalah rakyat tak ada income, kuasa beli rendah. Bila kuasa beli rendah, kena berjimat. Sebab tu banyak kedai-kedai $1, Eco, kedai RM1 banyak. Kenapa? Rakyat dah tak mampu, kuasa beli jatuh sangat mendadak. Sampaikan wujud kedai-kedai macam tu. Alright? So, itu kedua. Pertama, kesan kepada kuasa beli. Kedua adalah kebajikan rakyat. Fungsi kerajaan adalah menyediakan rakyat untuk hidup dengan baik, dapat akses pendidikan, kesihatan, kebajikan dengan cukup. Tapi sekarang tuan-tuan, kalau anda miskin, anda dilarang sakit. Sebab anda tak akan dapat akses kesihatan sesempurna orang yang mampu bayar untuk akses kesihatan. The same goes for pendidikan. Bayangkan dekat Sabah Sarawak, maaf saya sebut Sabah Sarawak dekat sini, sebab itu contoh paling obvious, ataupun pedalaman di Gua Musang sebagai contoh, dekat Kok Diang sebagainya, saya buat kelas online, pelajar-pelajar sekolah rendah, menengah ataupun IPT online, yang macam Viviana kena panjat pokok semata-mata nak dapat internet. Mereka tercicir daripada dapat fasiliti, so mereka rugi. So kalau mereka ada duit, mereka ada income, mereka boleh beli fasiliti, betul tak? Mereka boleh beli gadget ke data ke sebagainya, mereka boleh. So mereka dapat akses pendidikan, dapat akses kesihatan, dapat akses makanan yang sihat. Itu semua jadi tanggungjawab kerajaan ataupun penilaian. Contoh, jika tak dapat makanan sihat, tak cukup duit, maka apa berlaku? Berlaku adalah kesihatan rakyat makin merosot. Rakyat yang tidak educated menyebabkan mindset rakyat ni tak berkembang. Contoh, bergaduh isu yang recehan. Tak mampu, rakyat yang tak dididik, bahasa kasar rakyat bodoh akan sokong pemimpin bodoh. Itu bahasa kasar saya. Minta maaf saya sebut kat sini. Bila pemimpin rakyat cerdik, dia akan pilih pemimpin cerdik. Itu je konsep dia. Nampak tak? So, apa lagi isu akan bawa kepada jenayah. Terpaksa mencuri. Contoh, kita hidup selesa. Contoh, satu rumah kondo 3 bilik, ahli keluarga 5. Kita selesa tu tuan-tuan. Kita tak jumpa pergi PPR, satu rumah, 2 bilik, adik-beradik 8. Mak ayah kat mana, adik-beradik lelaki kat mana, adik-beradik perempuan kat mana. Sebab itu berlaku sumber maram, dia lepak dengan member-member. Tak nak duduk rumah, tak seronok, padat, serabut, panas. Duduk lepak member bawah pondok, bawah jambatan lagi seronok. Maka masalah sosial. Datang lepak dengan member bawah pondok. Duduk buat apa? Ngaji ikrok ke? Belajar ikhlas, ikhfak hakiki. Mana ada? Kan? Silat-silat, isap ukur, lepak-lepak, syawet, sebagainya contoh. So dia terdedah kepada gejala sosial pula. Terdedah kepada macam-macam. So rentetan tak ada kerja, isu pengangguran ni, dia akan drag banyak isu lain. Isu jenayah, isu sosial, isu pendidikan, mindset, taraf kesihatan, terlalu banyak. Sebab itu, isu pengangguran bukan isu kecil. Dia diberi perhatian yang sangat besar. Dana turun pun besar. Okey, jelas Jadi, panjang hurai, macam polisi pula. Ya, melancong. Okey, baik. Oleh itu, sebab itu kerajaan beri perhatian sangat serius, dana turun 2 bilion tuan-tuan. 2 bilion, macam skandal YMDB baik. 2 bilion ni makan 7 keturunan tak habis. Beli beg bijan kan, buat koleksi 1 kilometer tak habis lagi 2 bilion. Kenapa? Sebab nak selesaikan masalah ni. Maka wujudlah program-program MyStep. Konsep dia apa? Konsep dia sebiji macam protegi. Bagi training, kemudian bagi job placement. Bagi training, bagi job placement. Nama lama MyStep ni PSH, pekerja sambilan harian. Tetapi dia kerja kontrak seminggu, 3 bulan, 6 bulan, tak seragam antara agensi. Tahun ni baru dia serangkan MyStep, gaji minimum 1,800, 2,000, ada sekian-sekian, ada portfolio. Kena apa? Kena struktur kan. Okey. Wujud pula place and train. Place and train ni bawah HRDF, Kementerian Sumber Manusia, ada agensi HRDF, Human Resource Development
pertama anda akan bekerja dekat jabatan A. Anda akan beri peluang sekian-sekian. 6 bulan kedua anda bekerja jabatan B. 6 bulan ketiga jabatan C, 6 bulan keempat jabatan D. Selepas selesai 2 tahun, anda diberi pilihan sama anda nak jadi branch manager ke, anda punya career plan ni nak pergi menjadi top management ke dekat HQ, nak jadi branch manager ke ataupun nak jaga region contoh. So dia ada pecahan. Selepas 2 tahun you boleh buat keputusan nak khususkan bidang apa. Management trainee kadar serap 80 ke atas. 80% kadar serap management trainee. 2 tahun anda di-groom, dilatih. Memang sengaja diberi latihan-latihan untuk jadi kita sebut sebagai high flyers. Okay. So management trainee yang ada career growth ni sangat-sangat bagus. Contoh dekat Milling, dekat Malaysia. Milling Malaysia apa nama dia. Kalau pergi career fair, saya biasanya cari syarikat yang ada career growth ni. Dia tunjuk career growth dia adalah begini. Yang ni saya akan recommend kepada graduan. Kalau yang tak ada career growth ni, inilah nama dia. Protege, MyStep, Place and Train, bla 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 bla. Macam-macam. Kalau Petronas, nama dia GEES, G-E-E-S, itu protege Petronas. Kalau Sain Dabi, protege Sain Dabi. Tabung Haji ada nama dia. Kalau TNB, kami panggil protege TNB lah, pelatih. Protege F7K1 contoh. So, harap jelas di sini. Program-program graduate training seperti protege MyStep, dia adalah short term solution untuk orang susah dapat kerja, nak tukar bidang, menganggur lama sangat, ataupun kita sebut apa? Kita sebut career comeback. Saya kahwin tuan, beranak sebagainya, ataupun saya kena jaga family tuan. So lama tak bekerja, 6 bulan, setahun. So saya nak buat comeback. Susah. Maka protege lah akan membantu. MyStep lah akan membantu. Dia akan jadi sangat-sangat bagus sebagai kickstart ataupun starting point. Okay, jelas Now sekarang isu dia adalah, pertama saya dah jelaskan tadi pasal serap. Yang kedua adalah saya terus isu dia adalah habis protege, syarikat kadang-kadang tak serap. Dia main taktik jahat. Apa dia buat? Extend protege lagi 6 bulan. Dia boleh bayar anda agak rendah, anda tak ada benefit. Kalau anda diserap sebagai kontrak pun, at least anda ada benefit AL, benefit ini. Dah serap permanent lagilah banyak benefit kan. Tapi syarikat nak play safe sebab bayar benefit ni tuan-tuan lebih kurang separuh gaji anda jugalah untuk maklumat. Syarikat yang bagus dia boleh bagi benefit yang bagus. Kan? Contoh benefit apa? Dapat eyewear, setahun boleh claim 500 beli spek. Dapat gym membership. Setiap bulan contoh dapat voucher Patson ke, voucher Ion ke, voucher Shopee ke. Boleh shopping lah 300, 500. Dapat bonus setiap tahun akan dapat bonus contoh. Itu benefit dia. So kalau anda kerja protege je, benefit tu langsung tak dapat. Maka syarikat jimat banyak. So taktik jahat ke? Taktik kapitalis nak memaksimiskan profit adalah dengan sambung kontrak anda sebagai protege. Habis baik pun apa dia bagi, dia akan bagi anda kontrak. Jarang sangat absorb permanent. Itu taktik sekarang. Sebab apa? Kalau dia absorb anda permanent, dia tak dapat bantuan kerajaan. Dia akan dapat bantuan IAS Perkeso. Tapi IAS Perkeso sikit je dapat insentif dia. Tapi kalau dia kekalkan anda protege, gaji anda tu mereka tak payah bayar tuan-tuan. Training anda tu dia tak payah bayar tuan-tuan. Itu semua boleh claim dengan government. Nampak tak permainan dia? Okay. Sebab itu kedua. Ketiga, yang MyStep, saya masuk MyStep. Yang MyStep kecoh ni, yang kecoh yang bawah khazanah ni, khazanah lantik 9 syarikat jadi kita panggil sebagai koordinator lah lebih kurang. Antara nama saya sebut beberapa nama. Brite, Zubedi, GA Academy. Ada 9 lagi. Ada Lighthouse. So mereka ni koordinator. Apa maksud dia? Dana kerajaan bagi dana kat khazanah, khazanah bagi dana kat 9 syarikat ni untuk jalankan MyStep. Dan MyStep itu bukan dekat agensi kerajaan, bukan dengan khazanah, tetapi dengan mana-mana syarikat yang sudi terima, walaupun langsung tak ada kaitan dengan khazanah. Sebab dana ada. Fungsi dia apa? Tak nak rakyat Malaysia menganggur. Anda kenapa fungsi dia? Okay. Kalau MyStep bawah kerajaan, baru anda kerja dengan agensi kerajaan. Harap jelas di situ. Sebab MyStep ni ada bawah agensi kerajaan, ada bawah GLC yang macam khazanah tu, berbeza. Okay, saya dah jumpa yang kerajaan, memang betul-betul agensi kerajaan dia kerja situlah. Ataupun yang bawah khazanah ni pun banyak approach saya sendiri nak minta saya tolong promote dan sebagainya untuk saya kongsi, untuk saya war-warkan. Mereka akan bagi placement anda adalah pada klien-klien mereka.
Okay. Memang tak ada kaitan langsung dengan agensi kerajaan ataupun NASIA, kena tak kena. Kena jelas yang tu. Lepas tu kadar serap macam mana? Kadar serap pun NASIA. Dengan izin saya pernah dapat kisah bullshit lah dengan izin daripada seorang pergi interview MyStep. Orang yang uruskan dana adalah syarikat training. Macam saya, training provider. Saya tak ada pengalaman nak letak-letak budak ni. Saya bukan rekruter. Tapi sebab kami syarikat training ni hilang duit waktu PKP ni, waktu hilang training tak berjalan kan, hilang projek. So kami terpaksa ambil lah juga, kena buat je juga. Akhirnya kami boleh jalankan training, tetapi kami tak ada capability untuk letak dekat syarikat mana nak ni. Kami pun terdesak lah cari syarikat ni, asalkan dapat je syarikat. Mana cakap tolong ambil, tolong ambil macam tu. Klien-klien pun tolong ambil kami. Itu istilah saya buat cerita lah, nada penceritaan. Kisah dia begitu. So syarikat-syarikat yang ambil placement MyStep ni adalah klien-klien syarikat kami. Alright, yang kami kenal, yang kami bina network dan sebagainya. So, antara isu berlaku dalam MyStep adalah anda dibagi kepada syarikat yang anda tak ada kaitan dari segi minat ataupun job scope, which is defeat the purpose lah. Kan? Syarikat bagi, you pergi interview ni dengan syarikat A, you boleh ni, boleh tempat yang bagus, you kena belajar lah, you kena macam ni. Dia kata kita kena belajar sebagainya, padahal kita tak minat. Kita pun ambil je lah dulu asal dapat duit, asal dapat income kan. Itu kesilapan. Itu bukan fungsi MyStep. Tetapi kenapa ramai buat macam tu? Kenapa ramai terima macam tu? Ramai komplain dekat saya terima kerja tak berminat lah, macam ni lah. Kenapa? Sebab anda disuap, anda akan diserap. Anda disuap, ambil je dulu, belajar je dulu. Itu isu dia sebenarnya. Sebab itu ramai tak puas hati. Alright? So, harap jelas di sini. Saya dah membebel lebih kurang setengah jam, 40 minit dah. So, saya nak tanya pendapat tuan-tuan, siapa yang ada pengalaman protege? Jangan, ini saya cerita macam bad side je. Jangan risau. Ada good side, ada good side. Memang ada good side. Protege, dengan izin, saya kongsi protege yang saya handle kat TMB, 85% walaupun tak diserap, dapat kerja tempat lain. Kenapa? Protege tu jadi stepping stone dia untuk apply kerja. Jadi lebih mudah dapat kerja. Bayang 85%. Sangat mudah dapat kerja sebab dah ada pengalaman dah. Nama kerja pula kenapa? Dengan TMB. Besar pula tu. Okey, jadi mudah. Sebab itu saya cakap, dia adalah menyelesaikan masalah orang yang menganggur, nak ada gap, dah lama tak bekerja, nak tukar bidang. Memang betul-betul dia solution bagus untuk mereka macam ni. Memang membantu. Okay? Dia bukan untuk orang dah ada kerja permanent. Tuan, saya dah jadi jawatan manager ataupun jawatan senior exec. Saya nak berhenti tuan, saya nak apply MyStep ataupun apply protege Petronas. Oh, itu silap besar. Silap yang maha besar. Okay? Alright, if anyone ada pengalaman protege ataupun MyStep ataupun pernah pergi interview je ke, boleh share pengalaman anda, good or bad experience ataupun apa soalan-soalan yang ditanya. Boleh bantu kawan-kawan kita lah kot yang dalam ni. Okay, boleh request untuk untuk bercakap, nanti saya allow kan. Inilah space yang pertama kat Twitter, aku seorang je speaker. Biasanya saya tengok kat space ada 5-6 orang speaker kan. Okay, adakah yang nak kongsi? Janganlah hampa kata hampa sebagai listener je semua kan. Dekat Twitter tu aku dengar ada yang nak kongsi. Mai lah kongsi. Asyik saya je sembang, bosan lah. Ada ke tuan-tuan? Siup tak ada Kalau tak ada aku tidur lah. Ada request, saya belum terima request lagi. Kalau ada request, saya rehat sekejap 2-3 minit. Saya nak minum air tak? Oh, request ada sekejap saya allow kan. Okay, Tuan Yi saya approve Tuan Yi. Assalamualaikum Tuan. Apa khabar Tuan Yi? Boleh? Hello. Hello. Ya, saya dengar suara. Nak tanya, protege tu dia lepas kita grad ke macam mana dia ambil? Dia khas untuk orang yang dah grad. Oh, sebab hari tu pernah ada minta internship tapi syarikat company tu dia tak ambil internship sebab dia ambil slim program. Company tu tak boleh ambil internship, dia kena ambil yang slim punya ni lah. Sebab betul lah tanya. Kalau tuan apply protege, nanti dia akan minta transkrip akademik. Syarat dah habis belajar dah. Oh.
Dia ada syarat lain juga. Contoh protege dengan MyStep ni, syarat dia umur tak boleh lebih 27 ataupun 30. Macam tu lah. Dia memang untuk belia. Oh, tak, sebab sekarang saya internship tu, saya tertanya-tanya tu punya program tu macam mana. Okay. Thank you. Okey, terima kasih tuan. Alright, terima kasih Tuan Yi tanya soalan. Kalau ada siapa-siapa nak kongsi ke pengalaman protege ataupun MyStep. Oi, 300 setengah join. Oh, ramainya. Terima kasih lah. Dengan saya membebel sebab tak ada speaker lain. Okay guys, memang datang hari ni nak dengar je ke? Saya mengharapkan tuan-tuan bolehlah kongsi pengalaman interview protege ke, protege syarikat mana ke, seronok ke, MyStep ke. Ada request. Sana. Tuan Amirul. Alright, silakan Tuan Amirul. Saya dah approve. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya panggil Cik Akmal lah. Boleh, tak ada hal. Okay. Pertama, terima kasih sebab buka space ni dan pasal penerangan yang begitu jelas lah tadi. Saya sebenarnya ada soalan. Tapi mungkin boleh juga ambil peluang ni untuk cerita sedikit lah kot. Sebab saya antara orang yang berpengalaman lah join Slim ataupun protege ni. Bagi saya bagus. Program ni memang bagus lah sebab dia bagi peluang kita untuk orang kata environment bekerja tu. Sebab kadang-kadang apa yang kita belajar masa universiti tu bila masuk dalam industri ni dia tak sama, bukanlah tak sama, tapi kaedah kita nak apply tu agak berbeza lah. Jadi dengan penempatan sebagai Slim ni dia sangat memberi peluang ataupun pendedahan yang baik lah kepada kita yang baru lepas grad untuk tengok macam mana cara bekerja, cara berkomunikasi. Yang tu penting juga, cara berkomunikasi dengan senior, dengan kita punya hiring manager semualah. Okey. Cuma saya nak tanya soalan macam sebagai orang yang dah pernah ada pengalaman habis protege ataupun Slim semua ni, ada tak cadangan Cik Akmal untuk diorang ni manfaatkan pengalaman tu? Sebab ada juga kawan-kawan yang lain bila dia habis tu diorang, yelah macam Cik Akmal cerita tadi, ada yang tak dapat serap kan, ada yang masih lagi mencari kerja. So mungkin Cik Akmal ada boleh bagi idea macam mana diorang nak step up diorang punya game plan. Dan ada juga yang macam rasa macam kesal pun ada juga sebab bila protege tu habis, diorang tak dapat diserap, diorang rasa macam aku ni tak bernilai ke macam tu kan. Adalah yang saya terima dengar orang cerita macam tu kan. So mungkin ada sedikit nasihat ke kata-kata daripada Encik Akmal lah tentang perkara tu. Itu je kot daripada saya. Terima kasih kerana memberi peluang. Ajak Tuan Amirul nak tanya ya. Protege kat mana? Aduh, segan lah cerita. JSC ke, syarikat sederhana ke, MNC ke? JSC lah, JSC. 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 Berapa lama? Saya waktu tu ditempatkan 12 bulan. Oh, maksimum bagus. 12 bulan. Alhamdulillah. Ada mentor? Macam mana? Ada mentor? Mentor saya diletakkan dalam satu unit dan saya ada ketua unit dan ketua jabatan lah. Saya reporting bawah diorang dan banyak arahan kerja tu memang terima daripada diorang lah. Dia lah yang akan guide kalau tuan ada pertanyaan ke, ada masalah ke. Betul. Dia memang ada macam nak kata formal module tu tak adalah, tapi throughout the year tu memang ada macam progression lah yang dia tengok daripada kita. Okay, terima kasih tuan. Saya nak tanya yang tu sebab itulah yang mahal protege. Okay. Alright, terima kasih Tuan Amirul.
Tuan Amirul tanya tadi, Tuan Amirul kongsi pengalaman protege dekat GLC, dan biasanya protege ni memang dia akan bagi mentor, istilah saya lah, ataupun dia bagi direct supervisor. Dia akan bagi seorang yang anda kena lapor dan orang tu bertanggungjawab terhadap anda. Kalau anda tak perform, dia yang menjawab. Dia kena latih anda lah. Okay. Dia yang akan baca anda punya progress report weekly tu. So, pengalaman itulah yang sangat mahal sebenarnya dalam protege. Macam Tuan Amirul sebut tadi lah, pengalaman bekerja, communicate dengan orang superior, cara hantar report ke sebagainya. All those you will learn during 6 bulan, 8 bulan My Step protege ni. So, macam mana nak leverage adalah dalam resume anda, protege ni adalah pengalaman kerja. Dia memang dah pengalaman kerja. My Step pun memang pengalaman kerja dah. Boleh letak dalam resume. Anda boleh upload dekat LinkedIn. Anda boleh share, saya belajar sekian. Kalau anda ada achievement, pergi training. Training waktu protege My Step tu, itu training yang valid. Oh, dapat sijil. Sama ada soft skill ataupun hard skill. So, benda tu akan jadi added value dalam mencari kerja. Dan anda memang boleh guna dalam dunia bekerja lah. Confirm punya. Confirm boleh guna. Training-training tu memang training yang relevan. Alright. So, makasih Tuan Amirul untuk perkongsian, good one. Kita tahu ada seorang daripada protege JLC dah tamat dah pun. Alhamdulillah. Right, ada lagi yang lain nak kongsi pengalaman My Step ke? Kukut ada My Step ke ataupun protege daripada syarikat-syarikat kecil ke? Sekejap, Cik Akmal, sorry. Satu soalan lagi tadi. Tentang macam mana nak macam motivate kawan-kawan kita yang macam baru habis protege ke My Step ni. Kan diorang tak diserapkan. Jadi diorang ni ada sedikit macam rasa rendah diri lah. Macam aku ni tak diserap lah. Macam aku ni tak kompeten ke dalam market macam tu. Faham? Terima kasih Tuan Amirul. Macam ni lah. Kita mengorak Mira Filzah tapi Mira Filzah tak layan. Maka kita kena faham. Bukan kita tak layak untuk Mira Filzah tak layak untuk kita. Kita kena faham, kita bukan rejection tapi kita being redirected to a better position. Kita faham macam itulah. Okay? Tak semua orang nampak value kita ataupun mungkin kekuatan kita ni boleh digunakan pada tempat lain. Okay. So tuan kena faham juga, wahai protege sekalian, syarikat terpaksa ambil 100 protege. Tapi mereka hanya boleh bagi kerja kepada 20 orang. Kalau mereka absorb 40 orang, 50 orang, syarikat lingkup lah. Oleh itu, kena faham, anda mungkin yang terbaik dalam bidang anda. Anda memang bagus. Tapi position anda tu tak ada. Maka anda mungkin tak diserap juga. So, anda tak diserap ni bukan anda tak bagus, tuan-tuan Cipuan. Kena faham yang tu So, don't worry kalau anda tak diserap pun. Sebab it doesn't mean that you are bad. No, bukan. Bukan begitu. Okay. So, harap jangan down lah. Itu perkara biasa tu. Kan? Orang bekerja pun kena buang kerja. Protege apatah lagi. Alright, terima kasih Tuan Amirul. Thank you very much. Ada lagi ke yang lain? Sambil-sambil saya makan sekejap. Kalau video tak boleh makan, kalau podcast boleh makan. Ada siapa yang nak kongsi pengalaman protege atau My Step? Kita ada 2 orang protege. Kalau ada sesiapa ada pengalaman My Step boleh kongsi. Boleh request untuk join session. Tak ada Sambil-sambil saya menunggu orang untuk request, saya nak kongsi iaitu InsyaAllah saya cuba buat podcast macam ni sepanjang lockdown 14 hari ni. Sepanjang lockdown ni kita akan buat apa? Buat chatting macam ni lah. Cuma saya tengok lah. Saya ingatkan nak save benda ni tapi dekat Twitter ni tak boleh save. Mungkin kita pindah ke Telegram ataupun macam mana. Alright. InsyaAllah setiap hari kita akan ada topik. Cuma saya tak decide lagi topik apa. Kalau tuan-tuan ada cadangan boleh bagilah dekat IG ke dekat Twitter. Nanti saya akan bincangkan. Kalau ramai request topik sama, kita bincangkan topik tu. Okay, kedua adalah di pihak CareerCube, saya bekerja dekat CareerCube tuan-tuan, Career Consultant. So, kita ada satu community. Kita panggil sebagai CareerCube Community. Fungsi dia adalah untuk kongsi pengalaman-pengalaman interview yang terbaru. Yang paling latest. Sebab kalau orang tanya, tuan, apa soalan interview paling latest? Saya pun tak tahu. Saya kena tanya syarikat juga.
Kalau tuan tanya syarikat saya tahu lah saya tanya apa kan. So macam mana nak tahu benda-benda paling latest ni? Caranya adalah tuan-tuan sendirilah yang ada pengalaman ni share dalam grup tersebut. So itu tujuan kami buat grup tu. Nanti saya berikan link dekat Twitter ke IG untuk anda join Carry Community. So saya sangat alu-alukan untuk anda join. Alright, dan dalam grup community tersebut saya akan buat free webinar secara berkala. InsyaAllah bulan Jun Julai ni ada free webinar hanya untuk orang dalam community tersebut. Okay, dalam community tu kalau ada iklan kerja kosong aku kick, ada promote produk aku kick serta-merta. Sebab grup tersebut community tu memang untuk discuss ilmiah. Harap faham nak join grup cari kerja kosong tempat lain. Saya memang buat grup tu khas untuk bincangkan soalan-soalan isu yang berlaku dan bantu graduan sama-sama. Dalam tu saya tak jawab soalan dah tuan-tuan. Kawan-kawan yang akan jawab soalan. Kadang-kadang alumni program saya bantu jawab soalan. Dalam tu ada recruiter, ada majikan. Kadang-kadang mereka tolong jawab. So, alhamdulillah lah saya memang target satu komuniti yang wujud secara sendiri yang saling support. At least itulah yang saya boleh bantu graduan kan. Right, itu ada lagi speaker lain sementara menunggu. Tak ada ya? Kalau tak ada, kita berundur diri dulu. Alhamdulillah, subhanallah. Oh, jajak Tuan Amirul lagi sekali. Tuan Amirul, okey. Okey, Tuan Aman. Tuan Aman sekejap saya bagi Tuan Amirul dulu. Tuan Aman relax dulu. Tuan Amirul tak dapat pula. Okey, Tuan Aman, silakan. Ya, Tuan Aman, kalau ada sebarang perkongsian, Tuan dah jadi speaker. Saya ingatkan Tuan Amirul dulu. Okay, terima kasih. Pertama sekali terima kasih atas perkongsian ni untuk daripada Tuan Nick. Tuan Nick. Jadi saya bukanlah seorang protege ataupun seorang daripada MyStep, tetapi saya insya-Allah alhamdulillah saya dapat tawaran untuk saya rasa management training lah, bukannya sebagai protege bulan 7 ni. Jadi mungkin saya nak kongsikan dari segi interview. Salah satu soalan yang saya dapat sebab management training ni adalah management daripada untuk IT punya position. Tapi saya ni background daripada mechanical sendiri. Jadi memang completely out of league lah. So salah satu soalan mungkin kalau yang seperti yang Tuan Nick sendiri terangkan, kalau kita tukar kita punya role kita daripada contoh mechanical kepada IT, soalan yang saya dapat ialah soalan yang quite tricky juga, ialah di manakah ataupun boleh tunjukkan macam apakah passion anda dalam bidang IT. Sebab penerangan saya dalam resume saya semua pasal mechanical dia, tak ada pasal IT langsung. So itu soalan yang saya dapat lah. So terangkan di manakah passion anda dalam IT, contoh macam tu. Okay, yang tu satu. Lepas tu saya nak tanyakan soalan sebab management training saya ni adalah selama 6 bulan. Jadi soalan saya sebabkan management. Okay. Mencelah. Okay. Tuan jawab macam mana soalan tu? Saya sebab saya waktu saya dapat interview tu, kebetulan waktu tu saya pun juga baru join IT punya kursus IT. Lepas tu saya jawab exam dan saya lepas. Itu salah satunya lah. Lepas tu saya selain daripada tu juga saya terangkan waktu saya belajar mechanical dulu, saya walaupun saya tak ada dalam bidang IT secara spesifik, tapi saya ada ambil bidang programming C++ bagi yang tahu. C++ dan juga anda boleh terangkan, ini saya tak terangkan tapi pada pendapat saya anda boleh terangkan sekiranya anda mempunyai minat ke dalam bidang contoh macam saya tadi IT, jadi mungkin di luar daripada bidang pembelajaran anda boleh terangkan tentang apa projek yang di luar yang anda telah buat berkaitan dengan IT. Itu ialah. Okay, nice. Silakan Tuan, sambung. Okay, jadi soalan saya sebabkan management training ni pun sama juga, dia kata diterangkan yang kalau saya perform, saya insyaAllah akan diserap untuk kerja. Jadi sepanjang 6 bulan ni, dia akan ada sediakan 10 modul untuk saya belajar, untuk saya train. Tapi saya nak tahu, kalau sepanjang 6 bulan ni, sebabkan bagi saya, ini adalah training je, which means belum lagi kerja tetap, belum lagi dapat confirmation daripada secara black and white daripada company
untuk diserap. Jadi sepanjang 6 bulan ni saya akan terus mencari kerja, insyaAllah. Tapi soalan saya, kalau contohnya sepanjang 6 bulan ni saya dapat satu tawaran kerja, boleh tak kalau saya keluar daripada, kira ada apa-apa ya, komplikasi tak? Kalau saya keluar daripada training tu dan saya terus masuk ke kerja. Itu soalan saya. Sewaktu training lah. So siapa yang dengar ni, so anda dah dapat tip mahal daripada Tuan Iman, Tuan Aman, sampai dia lulus lah, sampai dapat lah. Jawapan dia tu sampai dia dapat. Sebab tu saya tanya jawapan. Soalan tricky tu, tapi dia berjaya jawab dengan baik sampai di offer. So well done kepada Tuan. Good job. Power. Terima kasih. So menjawab soalan Tuan Aman tadi. Siap no? Makan roti tercekik. Ya. Okay. Baik. Boleh tak kita terima benda lain, offer lain sewaktu management trainee tu? Jawapan dia kena rujuk balik black and white kontrak yang sign waktu masuk management trainee. Apa termination term dia? Mana-mana anda kerja protege ke, MyStep ke, kontrak ke apa ke, sentiasa baca bahagian termination term. Yang sakitnya apa, untuk MyStep ni pun ada. Protege pun ada isu dia. Anda nak terminate berhenti separuh jalan, anda kena bayar compensation berapa bulan gaji anda. Oh, itu ada. Jangan terkejut. So, kena rujuk yang pertama black and white kontrak yang anda sign. Sama ada kontrak tu kontrak training ke apa-apalah. So, itu yang pertama. Yang kedua, in term of syarikat, kita akan rasa benda tu sangat tak patut ataupun kita rasa, alah kan apa macam ni? Kan dah apply dengan kami. Ingatkan berminat dengan kami, betul-betul minat kan pun nak keluar pula. So kita akan pandang benda tu sebagai satu benda yang kita sangat tak seronok. Ini sudut pandang HR recruiter tuan. Sebab kita nak dapat calon tu, kita telah invest masa, tenaga, duit. Kita invest duit untuk iklan, kita invest masa untuk pergi interview, tapis seorang-seorang, tenaga sebagainya, apa faham lagi lah tenaga kan. Tapis resume, filter online, interview, bahas, bincang sama kita, bergaduh sama HR. Aku nak budak ni, bergaduh pula dengan hiring manager. Kenapa budak ni tak elok macam ni? Kenapa kau nak dia macam ni? Perangai boleh latih, skill boleh latih, kita bergaduh. 2-3 minggu bergaduh, kita pilih anda, lepas tu anda pun berhenti. Yang tu memang akan jadi tak seronok lah. Alright. So, pesanan awal saya adalah betul-betul decide tuan nak sambung bidang mana. Apa yang menyebabkan tuan rasa nak lompat? Apakah it is really a very good offer yang betul-betul sangat bagus, bukan untuk short term tetapi untuk long term. Apa maksud dia? Keputusan untuk lompat kerja bukan semata-mata kerana gaji ataupun nama syarikat yang besar sahaja. Tetapi dia mestilah menyediakan anda untuk lebih kompeten dalam tempoh yang lebih panjang. Contoh, dia menyediakan anda belajar skill yang mahal dalam industri. Kalau nak lompat, berbaloi. Dia menyediakan anda dapat network yang sangat mahal. Boleh bekerja dengan C-level, boleh kerja dengan banyak klien, vendor, sebagainya. Dia menepati dengan target anda. Boleh lompat. Tapi kalau anda sedar, aku nak kerja, gaji okey, ini okey. Tiba-tiba dapat offer, ekonomi besar lah, gaji sama, package sama je, lompatlah. Itu hati-hati. Alhamdulillah. Itu hati-hati, kena hati-hati sangat. Okay. So itu saja pesanan saya tuan. Last kali dia kena kembali kepada what you really want lah. Apa yang tuan betul-betul target. Is it worth it untuk lompat? Sebab tuan dah dapat manajemen training dia kira bagus dah sebenarnya. Wallahualam, ada sebarang tambahan Tuan Ahmad? Oh, tak ada. Setakat ni tak ada apa-apa tambahan. Cuma itulah saya sebab dalam surat kontrak tu ada mengajarkan yang benda ni kalau dia ada tulis siap-siap, kalau dapat diserap, baru dapat kerja. Sebab saya risau, yalah bila kita dah habis 6 bulan nanti kan terus tak dapat kerja, susah juga kita nak start balik cek kerja. So kalau saya nak cek awal macam tu lah. Kira sebab tak dapat confirmation. Tapi terima kasih Tuan Nik. Alright, sure. Terima kasih Tuan Ahmad. Alright, terima kasih. Saya kira itu yang terakhir lah. Sekejap, saya nak buka yang terakhir. Kod-kod ada MyStep. Kita dah ada management training, kongsi. Yang protege dah ada kongsi, Tuan Amirul tadi. Kod-kod ada yang MyStep. Siapa ada pengalaman MyStep boleh kongsi soalan apa ditanya interview MyStep, apa proses tapisan MyStep. Sebab saya dapat
kisah menarik juga MyStep ni. Ada yang sengaja trigger dan sebagainya. Boleh kongsi ke ada siapa-siapa ada pengalaman MyStep? Mungkin ada recruiter di sini yang training company yang menawarkan MyStep. Boleh tuan-tuan Cik Puan bantu juga kongsikan macam mana tuan-tuan Cik Puan buat proses filtering. Okey, nampak gayanya macam tak ada. Tuan-tuan Cik Puan ni memang apa? Pendengar yang bagus. Okay, baik. Terima kasih lagi sekali Tuan Amirul dan juga Tuan Aman. Thank you very much, sir, for your sharing. Saya pun belajar sesuatu. Dan apa yang Tuan kongsi pun mengesahkan lagi apa yang saya share awal-awal tadi lah. So hopefully 350 yang join malam ni very clear apa itu graduate program, Protege MyStep, apa inisiatif ini untuk siapa. Dan jangan buat salah yang sama. Okay, jangan buat kesilapan dah kerja permanent, pergi lompat pula jangan. Okay, dan jangan termakan dengan pengaruh kata serap, kata ini cari kat pasangan. Alright. Dan jangan termakan hasutan ibu bapa kita yang kata company besar kerjalah sana. Tak. Zaman berbeza dah. Kadang-kadang sekarang company kecil pun bagus. Alright. Baik, itu saja daripada saya tuan-tuan. Dah sejam lebih. So, thank you for your time. Apa yang kita belajar hari ni tuan-tuan? Belajar, tak adalah belajar baik. Belajar macam training lah. Macam kita kongsi-kongsi sembang-sembang kari malam ni. Yang gosip-gosip politik menteri yang saya tak puas hati tu tuan-tuan jangan share kat orang lain. Habis kat sini Yang bagus-bagus tip-tip ketua tu pergilah share kat tempat lain. Sebar luaskan makluman ini. Saya pun tak mampu nak sebar luaskan. Capaian saya tak luas juga. So tuan-tuan lah yang boleh tweet-tweet ke, sharekan linking ke sebagainya. Alright. Siapa nak screenshot space ni boleh screenshot. Nanti boleh upload buat story ke, buat apa bala semua. Silakan. Screenshot. Lagi 2 minit kita tamatkan sesi ya. Sebab tak ada orang nak share pasal MyStep. Sambil-sambil tuan-tuan screenshot. Ada. Seorang dengan izin. Cik Puan Toyi. Okey. Silakan Cik Puan Toyi. Sekejap, sedang connecting sekejap. Last. Kalau boleh Cik Puan kita kongsi pasal MyStep. Sebab tak ada lagi input dari MyStep. Alamak, terputus. Alamak, sayangnya. Okay, tak apa. Right, everyone. So, thank you for listening. It's been a pleasure for me to share this one. Okay, again, we have Miss Toye. Allow me to approve your request first. Okay, sudah terima. Silakan, Cik Puan. Cik Puan Amardiah. Kalau tak silap saya dengan nama Toye. Silakan, boleh kongsi. Ada ke di sana? Cik Puan kita ada? Hello, Assalamualaikum Cik Puan Toye ataupun Cik Puan Amardiah. Alright, tak dapat. Okey, tak apa. So, saya kira di situ saja sesi kita malam ni tuan-tuan Cik Puan. That's all. InsyaAllah next time, saya tak tahu lagi topik apa untuk esok lusa dan sebagainya. If you have any questions atau cadangan, boleh ajukan. Saya dah ada dalam kepala 2-3 topik je, tapi kita ada 14 hari ni. So feel free to suggest banyak topik sama yang orang argue ataupun inquire ataupun suggest, saya akan guna topik itulah. Wallahualam, terima kasih. Stay safe semua, ambil vaksin. Saya sangat galakkan anda ambil vaksin. Jangan terkejut nanti syarikat buat requirement. Untuk bekerja dengan syarikat kami, anda perlu dapatkan vaksin dulu. Jangan terkejut, macam medical check up.
untuk kerja syarikat kami anda perlu medical check up. Contoh kerja dengan TMB, BMI kena stabil, tak boleh over, tak boleh kurang, contoh kan. Jangan terkejut nanti syarikat buat nak kerja syarikat kena vaksin. So ambillah vaksin. Wallahu alam. Assalamualaikum. Terima kasih.